Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wa sallam wa baraka ala abdihi wa rasulih nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Babu ma jaa fi ta'jilil asr. Bab yang telah datang ia pada menyatakan hadis menyegerakan sembahyang asar. Ketahuilah kiranya, hai saudaraku, adalah asar itu tiada datang hadis menanti-nantikan sejuk hari kerana menunaikan sembahyangnya, kerana dari awal waktunya sudah dingin sedap. Salat asar berbeza dengan salat zuhur, di mana salat zuhur terdapat hadis dari Nabi SAW yang menganjurkan kita supaya kita melewatkan salat zuhur ketika cuaca panas terik, untuk kita tunaikan salat zuhur itu pada waktu yang dingin, pada waktu yang nyaman, pada waktu yang sesuai, supaya kita dapat menghadirkan khusyuk di dalam salat. Kerana perintah untuk khusyuk di dalam salat ini merupakan satu yang ditekankan di dalam agama, sehingga kan sebahagian para ulama berpandangan khusyuk di dalam salat itu hukum dia adalah wajib. Sesiapa yang salat tidak khusyuk, salat dia sah, tetapi dia berdosa. Dalam masa yang sama dia berdosa. Pandangan ini kalau tak silap saya antaranya disebut oleh Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah. Sekalipun pandangan ini berbeza dengan pandangan majoriti, yang mana majoriti para ulama tidak berpandangan khusyuk itu suatu yang wajib. Majoriti para ulama berpandangan khusyuk itu suatu yang sunat. Majoriti cakapnya sudah demikian. Tapi sebahagian para ulama antaranya Syekhul Islam Ibn Taymiyah rahimahullah berpandangan khusyuk di dalam solat hukum dia wajib. Oleh yang demikian, bagi setiap orang Islam yang hendak menunaikan salat, dia kena pastikan salat dia itu salat yang khusyuk. Dia kena berusaha sepanjang umur dia kena berusaha untuk, dia kena berfikir bagaimana untuk tingkatkan khusyuk dia di dalam salat. Pentingnya khusyuk dapat kita perhatikan antaranya dalam hadis yang kita pelajari ini, iaitulah bagaimana Nabi SAW sekalipun pada hukum asalnya setiap salat itu sepatutnya ditunaikan di awal waktu. Pada kebanyakan salat demikian hukumnya, kebanyakan salat sepatutnya ditunaikan di awal waktu, hatta salat zuhur sekalipun. Tetapi apabila cuaca panas terik, Nabi SAW mengizinkan atau Nabi SAW menganjurkan kita melewatkan salat zuhur sehingga cuaca agak, apa kita sebut, agak selesa lah, tak panas terik. Apa tujuan dia? Untuk memperolehi khusyuk. Kalau kita lewatkan salat zuhur, khusyuk tak ada juga, apa makna? Jadi semua itu menggambarkan betapa pentingnya khusyuk di dalam salat. Maka salah satu perjuangan orang Islam di dalam hidup mereka iaitulah untuk memastikan salat mereka saban hari menambah khusyuk dia. Untuk mereka pastikan salat mereka setiap hari khusyuk itu bertambah. Jadi kata Syekh Idris Al-Marbawi, dia kata salat asar ni tak sama dengan salat zuhur, kerana salat asar disuruh untuk kita menunaikan salat di awal waktu, kerana tidak ada keperluan untuk melewatkan salat asar, kerana salat asar itu masuk-masuk dah tak panas dah, kata dia, dingin dan sedap, dia kata kan. Awal waktunya sudah dingin sedap, kata dia. Maka tiadalah ia seperti zuhur boleh ditakhirkan kerana panas. Tak sama asar ni dengan zuhur. Kemudian kata dia lagi, maka ialah telah dituntut syarak menyegerakannya kerana Nabi apa tu? Bertunak. Apa maksud bertunak? Berterusan. Bahasa Melayu bertunak. Oh betul lah. Oh ya kah? Oh tu dia. Tuan-tuan, saya dapat satu perkataan baru. Bertunak. Tengok. Bertunak, ba ra ta waw nun qaf, bertunak. Ada? Saya malam ni baru tahu. Maksud dia berterusan. Kata dia, maka ialah telah dituntut syarak. Mana syarak menuntut kita menyegerakannya, yakni menyegerakan salat asar kerana Nabi bertunak, yakni berterusan atas yang demikian itu, sebagaimana di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Tirmizi, yakni oleh al-Imam Tirmizi, bahawasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sembahyang asar
di awal waktunya demikian bunyinya, yakni demikian bunyi hadis yang nak dinyatakan oleh Syekh Idris Al-Marbawi. Hadis itu diriwayatkan oleh siapa? Oleh Al-Imam Tirmizi rahimahullah. Saya suka tekan benda-benda ni, nama-nama ulama ni saya suka tekan, nama ulama negara kita ni Syekh Idris Al-Marbawi. Kemudian kita tekan, kita ulang nama Al-Imam At-Tirmizi, supaya kita ni bila mengaji agama ni kita tidak terpisah dengan para ulama. Kita tak terpisah dengan para ulama. Sentiasalah kita memahami agama itu dengan kita merujuk perkataan para ulama yang dahulu. Itulah adab dalam mengaji agama. Nah, apa hadis dia? An Aisyah annaha qalat shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al-asra wasyamsu fi hujritiha lam yadhhar al-fai'u min hujratiha. Yang bermaksud diriwayatkan daripada Siti Aisyah. Siti ni bukan nama Aisyah seperti yang kita telah sebut sebelum kuliah ni. Siti ni barangkali dia maksudkan Sayyidati, tapi dia sebut dalam bentuk ringkas, kerana kita akan tengok Syekh Idris Al-Marbawi dalam kitab yang sama, bila dia sebut nama sahabat antaranya Anas, dia sebut Sayyidina Anas. Sayyidina Anas menunjukkan Siti Aisyah tu asalnya Sayyidati, tapi dia sebut dalam bentuk yang ringkas. Diriwayatkan daripada Siti Aisyah bahawasanya berkata ia, yakni berkata Aisyah radhiyallahu anha, telah sembahyang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akan fardu asar, padahalnya cahaya matahari ada kekal lagi di dalam biliknya, yakni di dalam bilik Aisyah radhiyallahu anha ataupun di dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha. Di dalam rumah. Hujrah di sini maksud kepada bilik ataupun rumah Aisyah radhiyallahu anha. Tiada zahir. Rumah Aisyah radhiyallahu anha, dinding tu dia rendah sikit. Dinding dengan apa kita nak sebut? Ni kita ruang ni kita sebut apa? Ruang dalam rumah lah, katakanlah ruang dalam rumah. Dinding tu dia rendah sikit daripada ruang di dalam rumah tu. Jadi apabila bila bayang sama tinggi dengan dinding, dia tak sampai dinding satu lagi. Faham tak? Ada gambaran tu. Jadi kita tengok hadis. Kata dia, Nabi SAW sembahyang akan fardu asar padahalnya cahaya matahari ada kekal lagi di dalam biliknya. Tiada zahir bayang-bayang teduh. Tiada zahir bayang-bayang teduh pada tempat yang ada bayang panas daripada biliknya. Kalau asar itu dilewatkan, dah tentulah bayang tu banyak. Sekarang ni dia kata, kat mana tadi? Matahari ada kekal. Yang ni bayang tak banyak dalam bilik Aisyah. Dia kata matahari ada kekal lagi di dalam biliknya. Kalau matahari dah nak tenggelam ataupun asar itu dia dilewatkan, dah tentulah bayang tu dia memanjang. Cahaya matahari tak banyak. Tapi sekarang ni matahari ada kekal lagi dalam bilik Aisyah, dalam rumah Aisyah, menunjukkan bayang tak banyak. Bayang tak banyak. Menunjukkan asar itu Nabi tunaikan awal, bukan lewat. Tiada zahir bayang-bayang teduh. Bayang tu tak banyak dalam rumah Aisyah radhiyallahu anha, pada tempat yang ada bayang panas daripada biliknya. Kerana adalah pada masa itu biliknya ada mempunyai lapang, yakni halaman dalam rumah ataupun dalam bilik Aisyah yang kecil berdinding rendah sekira-kira tingginya lebih berkurangan daripada luas halamannya sedikit. Macam saya terang tadi, dinding bilik Aisyah radhiyallahu anha nak banding dengan luas laman dalam rumah tu, ruang dalam rumah tu, dinding tu lebih rendah daripada keluasan ruang di dalam rumah. Itu maksud perkataan dia ni. Maka apabila bayang-bayang panas itu bersamaan panjang dengan tinggi dinding, masuklah waktu asar. Bila bayang-bayang sama panjang dengan dinding, nampak dalam rumah Nabi tu, nampak bayang-bayang tu dah sama panjang dengan dinding, maka masuklah waktu asar. Dan adalah bayang-bayang panas itu sudah jauh dekat ke tepi dinding sebelah matahari hidup.
tiadalah bayang-bayang teduh itu naik di atas dinding sebelah matahari hidup itu lagi. Maka itulah menunjukkan Nabi sembahyang di awal waktu asar benar-benar. Yakni Nabi tunaikan salat asar benar-benar di awal waktu, sehingga bayang tidak panjang berada di dalam rumah Nabi SAW. Ataupun bayang tak banyak berada di dalam rumah Nabi. Kata Abu Isa, dan bab ini ada riwayat daripada Anas dan Abi Arwa dan Jabir dan Rafi' ibnu Khadij, dan katanya bermula hadis Aisyah ini hadis hasan lagi sahih. Jadi kata Al-Imam Tirmizi rahimahullah, hadis yang kita dok baca, Syekh Idris Al-Marbawi dok terang tadi ni, dia terjemah dan dia terang tadi ni, hadis ini hadis yang hasan lagi sahih. Yakni hadis ini telah dipastikan oleh Al-Imam Tirmizi benar-benar datang daripada Aisyah menceritakan perihal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. 43, masalah menyegerakan sembahyang asar dan hukumnya. Sekarang ni kita dah tahu ada hadis memerintahkan kita ataupun ada hadis yang menunjukkan Nabi sallallahu alaihi wasallam menunaikan salat asar benar-benar di awal waktu dia. Kita tahu dah perkara ni. Sekarang persoalan yang kedua perlu kita selesaikan, dan para ulama bantu kita untuk kita selesaikan, iaitulah apa hukum sembahyang asar di awal waktu. Setelah ada perbuatan Nabi menunaikan sembahyang asar benar-benar di awal waktu, sekarang ni kita nak tahu apa hukum dia. Apa hukum dia? Kata Abu Isa, yakni siapa dia Abu Isa? Abu Isa At-Tirmidzi. Dan ialah yakni sebagai di dalam hadis pada masalah 42, itulah yang memilih akan dia oleh setengah daripada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setengah daripada mereka itu Umar dan Abdullah ibnu Mas'ud dan Aisyah dan Anas, dan ketiadaan seorang daripada tabi'in akan menyegerakan sembahyang asar, dan benci mereka itu mentakhirkannya, dan dengan dialah perkataan Abdullah ibnu Mubarak dan Asy-Syafi'i dan Ahmad dan Ishaq. Inilah pandangan para ulama, para sahabat, para tabi'in. Kesemua mereka ni mengatakan salat asar perlu ditunaikan di awal waktu, dan mereka tidak suka untuk melewatkan asar lebih daripada tu. Menunjukkan benda ni wallahu taala alam makruh lah. Pasal dia kata tidak menyukai mereka itu. Menunjukkan makruh perkara itu, perkara yang dibenci. Termasuklah yang memegang pandangan ini iaitulah Abdullah ibnu Mubarak. Saya dah sebut kepada tuan-tuan, Abdullah ibnu Mubarak ni orang awal sebelum Al-Imam Syafi'i lagi. Abdullah ibnu Mubarak ni dia lahir pada tahun 118 Hijriah dan meninggal pada tahun 181 Hijriah. Abdullah ibnu Mubarak. Imam Syafi'i lahir tahun berapa? 150. Meninggal 204 Hijriah. Jadi Abdullah ibnu Mubarak lebih senior daripada Al-Imam Syafi'i. Dan yang lebih penting sekali, Abdullah ibnu Mubarak, seperti yang saya dah sebut kepada tuan-tuan sebelum ni, terhimpun pada dia kelebihan yang begitu banyak. Dialah seorang faqih, orang yang reti hukum hakam. Dialah seorang muhaddis, ulama hadis. Dia wara'. Dia orang yang kaya. Kaki ibadah, rajin melaksanakan ibadah. Zuhud. Banyak mengaji, dikatakan ribuan tok guru dia. Anak murid dia, ribuan anak murid dia. Antara anak murid dia iaitulah Sufyan Ats-Tsauri. Oh tu dia orang-orang besar ni. Orang besar semua, ulama semua mengaji dengan dia. Abdullah ibnu Mubarak. Macam saya terhimpun pada dia. Dia juga seorang yang berani dalam peperangan, menyertai peperangan, sehingga diriwayatkan pernah berlaku satu peperangan ataupun Abdullah ibnu Mubarak menyertai satu peperangan di Rom. Sebelum berlaku peperangan, orang zaman dahulu ni bila mereka nak perang, mereka suka sebelum berperang sungguh-sungguh tu, mereka suka apa? Dia cabar. Dia perang apa kita panggil? Lawan seorang dengan seorang. Lalu keluarlah seorang lelaki dari golongan musuh, dia cabar orang lelaki Islam. Mana di kalangan kamu semua yang berani nak lawan aku seorang-seorang? Lalu keluar seorang lelaki Islam, lawan dia kata. Lawan-lawan, kalah lelaki Islam tu, terbunuh dia. Bila dia terbunuh, keluar lelaki Islam yang kedua, lawan dengan orang musuh Islam tadi. Lawan-lawan, terbunuh lelaki Islam yang kedua.
Keluar lagi lelaki Islam yang ketiga, lawan dengan dia, lawan. Dalam masa yang sekejap saja, lelaki Islam tu membunuh lelaki yang musuh tadi ni. Menyebabkan tentera Islam tertanya-tanya siapa lelaki yang begitu gagah berani. Bila mereka tengok, rupa-rupanya Abdullah ibn al-Mubarak rahimahullah. Ulama menyampaikan hadis, mengajar hukum hakam, menyertai peperangan. Dan hebat. Seorang yang warak, begitu tawaduk, menjaga hati orang. Al-Imam Abdullah ibn Mubarak. Dia salah seorang kawan dia nama Hammad ibn Zaid, nama kawan dia. Juga seorang ulama hadis. Hammad ibn Zaid, satu hari Abdullah ibn Mubarak datang ziarah dia. Datang ziarah ke tempat dia. Ulama dia ada tempat, dia ada masjid dia ada sampaikan tempat kuliah dia sampaikan hadis kepada anak murid dia. Bila anak murid dia dengar kata Abdullah ibn Mubarak mari ke tempat mereka, lalu mereka minta kepada tok guru mereka, iaitu Hammad bin Zaid, kawan kepada Abdullah ibn Mubarak. Anak murid dia kata, wahai syekh, kami teringin nak dapat hadis daripada Abdullah ibn Mubarak. Minta Abdullah ibn Mubarak sampaikan hadis kepada kami. Lalu Hammad bin Zaid pun jumpa kawan dia Abdullah ibn Mubarak. Dia kata, wahai Abdullah, saya ingat gelaran dia Abu Abdurrahman, kata tak saya. Orang-orang di sini minta kamu sampaikan hadis kepada mereka ataupun riwayatkan hadis kepada mereka. Kata Abdullah ibn Mubarak, bagaimana aku nak riwayatkan hadis dalam keadaan Hammad ibn Zaid ada di sini? Kawan dia tadi, kawan dia. Kemudian kawan dia kata, demi Allah, aku akan pastikan kamu mesti sampaikan hadis kepada mereka kerana mereka minta. Lalu Abdullah ibn Mubarak tak boleh tolak lagi, dia pun riwayat hadis. Kata dia, haddatsani Abu Sulaiman Hammad bin Zaid, menceritakan kepada aku Abu Sulaiman, gelaran kepada Hammad bin Zaid, iaitulah kawan dia menjadi tok guru di tempat tu. Tak ada satu hadis yang Abdullah ibn Mubarak sampaikan kepada orang di situ melainkan mesti dia sebut nama kawan dia yang menjadi tok guru di tempat tu. Semua hadis ni aku ambil daripada tok guru hampa ni lah. Abdullah ibn Mubarak ni punya warak. Kita ada waktu kita nak penjatuh kawan kita, waktu dah kita nak penjatuh kan. Tetapi Abdullah ibn Mubarak dia tak buat hal sedemikian. Orang yang macam ni dinamakan orang yang ikhlas, orang yang nasih, orang yang betul-betul nakkan kebaikan untuk orang ramai. Maka kita berusaha untuk jadi seperti ini. Kita membaca kisah para ulama untuk kita ikut benda-benda contoh teladan yang baik dari mereka. Kita baca kisah para ulama, kita akan tengok di kalangan para ulama ini ada sikap-sikap terpuji dan sebahagian mereka ada pula sikap-sikap yang tercela. Ada. Saya bila mengajak tuan-tuan Bahrul Mazi ni, saya duk baca kitab Tuhfatul Ahwazi oleh Al-Mubarak Furi. Saya duk baca buku ni, saya duk tengok Al-Mubarak Furi ni dia tak berkenan dengan seorang, iaitulah penulis kepada kitab Al-Arfus Syadhi, Shah Al-Kashmiri. Dia tak suka, saya tak pasti. Tapi tengok dia, kalau dia sebut nama kitab Al-Arful, dia sebut kitab Shah Kashmiri tu, dia mesti nak kritik, dia mesti nak tolak. Tengok dia kata, Allah, saya baca perkataan dia. Dia kata dekat Shah Kashmiri, kat mana tadi? Dia kata, inilah musibah orang yang taklid. Dia kata, wahai orang-orang yang bermazhab Hanafi. Dia marah kat orang mazhab Hanafi rupanya. Dia kata macam-macam lah perkataan dia. Dia kata kepada orang-orang mazhab Hanafi. Tapi dia katalah kat mereka. Jadi bila kita baca tulisan para ulama, kita baca kisah para ulama, kita akan tengok ada unsur baik, ada unsur yang agak negatif. Tanggungjawab kita mengambil contoh yang baik itu dan kita ketepikan yang negatif, kerana para ulama juga manusia. Dan kita akan tengok Abdullah ibn Mubarak contoh antara contoh yang paling baik untuk kita ikuti dalam segala sudut kehidupan ni, segala aspek kehidupan ni. Baik, kita kembali kepada ni. Jadi Abdullah ibn Mubarak antara orang yang berpandangan asar itu disegerakan dan dibenci jika asar itu dilewatkan. Demikian juga pandangan inilah dinyatakan oleh Al-Imam Syafi'i rahimahullah
dan Imam Ahmad, demikian juga Ishaq ibnu Rahuwai. Kata Syafi'i, yakni kata al-Imam Syafi'i rahimahullah di dalam kitab al-Imam Syafi'i, maka barang siapa tiada mendapat ia akan satu rakaat daripada asar dahulu daripada lenyap, betul? Daripada lenyap. Dahulu daripada lenyap matahari, maka sungguhnya luput akan dia oleh asar. Kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, siapa yang dia lewat sembahyang asar, sama ada sengaja, tertidur ataupun terlupa dan seumpamanya, dia tak dapat satu rakaat sembahyang asar sehingga lenyap matahari, yakni tenggelam matahari. Maksudnya waktu apa tu? Maksudnya waktu apa lenyap matahari ni? Waktu maghrib lah. Waktu maghrib. Maknanya kalau dia sembahyang asar, dia terlewat atas apa sebab sekalipun, tapi dia tak dapat satu rakaat, belum sempurna satu rakaat, tiba-tiba tenggelam matahari, kata al-Imam Syafi'i rahimahullah, luput akan dia oleh asar. Dia tak dapat sembahyang asar tu. Maksudnya dia bukan sembahyang asar adaan ataupun tunai, tetapi asar yang ditunaikan itu asar qadaan. Asar telah terkeluar daripada waktu, dia lakukan asar bukan seperti yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau perkara itu berlaku dengan sengaja, dia dikira berdosa. Kalau tak sengaja, tak apalah, dia ma'zur, dia seseorang yang diberi ke'udhuran. Boleh faham? Apa maksud mendapat satu rakaat? Di sini dia sebut. Dan satu rakaat itu ialah rakaat dengan sujudnya. Yang dimaksudkan dengan satu rakaat itu iaitulah satu rakaat dengan sujudnya. Jelas? Kalau tuan-tuan sembahyang asar, katalah terlewat, tertidur, bangun asar pukul 7 suku. Maghrib sekarang pukul apa? 7.16. 7.10 bangun. 7.10 bangun, ambil wuduk. Ambil wuduk apa semua, takbir Allahu Akbar, baca Al-Fatihah, tuan-tuan Allahu Akbar, tuan-tuan rukuk. Sami Allahu liman hamidah. Orang azan maghrib. Tuan-tuan dapat tak sembahyang asar? Dapat ke tak dapat? Dapat ke tak dapat? Kita tunaikan asar di dalam waktu ke di luar? Di luar. Kita tak dapat asar. Kita tak dapat asar. Kita terlepas asar tu. Kita tak dinamakan tunaikan asar seperti yang diperintahkan oleh Allah. Dia mesti kita dapat satu rakaat. Kata Idris Al-Marbawi yang dikatakan, dan satu rakaat itu ialah rakaat dan rakaat dengan sujudnya. Dia mesti kita takbir Allahu Akbar, mula sembahyang takbiratul ihram, baca Al-Fatihah, rukuk, i'tidal, sujud. Sujud. Satu sujud ke dua sujud? Satu sujud ke dua sujud? Saya tanya pasal tuan-tuan tak tanya saya. Satu sujud ke dua sujud? Wallahu ta'ala alam, zahir perkataan ni satu. Demikian juga zahir hadis yang diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, hadis yang sahih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sallas subha, man adraka sajdatan min as-subhi qabla an tatlu'a asy-syamsu falyutimma salatah. Siapa yang dapat satu sujud, sajdatan satu sujud lah, dari sembahyang subuh sebelum terbit matahari, maka sempurnakan sembahyang dia, kata Nabi. Zahir hadis ni dan zahir perkataan Idris Al-Marbawi ni, dia nampak satu sujud. Akan tetapi saya semak tadi ni, Syekh Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata mesti dapat dua sujud. Iaitulah dalam kitab dia Tuhfatul Muhtaj bi Syarhi Al-Minhaj. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Haytami, dia kata mesti dua sujud. Tak boleh satu sujud. Wallahu a'lam, barangkali kerana satu rakaat tu dia mesti ada dua sujud. Dia mesti ada dua sujud. Jadi berdasarkan pandangan Al-Haytami, kenyataan Al-Haytami ni besarlah di dalam mazhab Syafi'i, orang yang besar. Kerana dia antara orang yang diambil dakwaan dia untuk mengenal pasti pandangan-pandangan yang mu'tamad di dalam mazhab Syafi'i. Ibn Hajar Al-Haytami di dalam Tuhfatul Muhtaj bi Syarhil Minhaj,
Dia kata dia yang dapat satu rakaat itu rakaat bersama dengan dua sujud dia kata. Bi an faragha min as-sajdati tsaniyah, dia kata, dengan selesai dua sujud yang kedua dapat satu rakaat. Jadi bila kita selesai, kita sujud kali pertama, kita duduk di antara dua sujud, kita sujud yang kedua, maka kita bangun daripada sujud yang kedua tu, orang takbir Allahu Akbar sembahyang maghrib. Maka salat yang kita tunaikan asar, satu rakaat di dalam waktu asar, 3 rakaat lagi di dalam waktu maghrib, kita ketika itu dikira menunaikan salat asar di dalam waktu, dan salat itu tunai, kita telah menunaikan salat itu di dalam waktu salat seperti yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul. Boleh faham? Apa keperluan kita faham benda ni? Apa keperluan kita tahu benda ni? Keperluan dia iaitulah, katalah kita ni kan tuan manusia, kadang-kadang kita tertidur dan seumpamanya, lalu kita tak sempat, kita terlewat, kita duk tengok lebih kurang dalam 3-4 minit lagi masuk maghrib, maka kita tunaikan salat asar itu, kita ambil benda-benda yang rukun sajalah. Baca Al-Fatihah, surah kita tak payah baca pun tak apa. Kerana kita nak dapat waktu. Jangan duk pulun surah, baca surah, dah lah waktu lewat, dia pergi baca surah panjang pula. Sujud kita buat rukun saja, rokok tu kita ambil yang rukun saja. Apa rukun di dalam rukuk? Rukun di dalam rukuk apa dia? Apa dia tuan-tuan? Tuan-tuan balik cek ni lagi ya. Kat mana kita tadi? Dan aku sukakan segera akan asar itu kerana beberapa hadis yang demikian telah didatangkannya di dalam dan kata Nawawi, yakni Al-Imam Nawawi rahimahullah, 2 hadis yang telah diriwayatkan oleh Muslim di dalam sahihnya itu sarih, yakni jelas, menunjukkan sarih bahasa Arab maksudnya jelas, menunjukkan pada suruh menyegerakan sembahyang asar pada awal waktunya, dan bahawasanya waktunya itu masuk ia dengan jadilah bayang-bayang suatu itu dua seumpamanya, seperti yang telah kita terangkan dalam kuliah yang sebelum ni yang awal dahulu tentang waktu-waktu salat. 44. Masalah waktu asar sembahyang orang munafik. Dalam hadis Nabi ada sebut tentang sifat orang munafik berkaitan dengan salat asar. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi dia kata waktu asar sembahyang orang munafik. Ya saudaraku, dia kata, amatlah dicela syarak, yakni syarak mencela perbuatan ini akan orang yang melambatkan sembahyang asar sebagaimana yang tersebut di dalam hadis yang dikeluarkan, yakni yang diriwayatkan oleh At-Tirmidzi, demikian bunyinya, anil Ala ibn Abdir Rahman annahu dakhala ala Anas ibn Malik fi darihi bil Basrah hina sarafa min az-zuhri, yang bermaksud diriwayatkan daripada Al-Ala ibnu Abdir Rahman bahawasanya masuk ia atas Sayyidina Anas. Nampak dia sebut nama Anas ibnu Malik, tapi dia sebut gelaran, iaitulah Sayyidina Anas ibnu Malik. Sayyidina tu bukan nama Anas. Sama tadi Aisyah ni nama Aisyah. Siti tu bukan nama Aisyah. Jadi kalau kita nak buat nama anak kita, nama isteri Nabi, bukan nama Siti Aisyah. Nama isteri Nabi adalah Aisyah. Kalau kita nak bubuh nama anak dengan nama mak Nabi Isa, Maryam, bukan Siti Maryam. Kerana Siti itu asalnya dari perkataan Sayyidati ataupun Sayyidatuna. Sayyidatuna. Bahawasanya masuk ia atas Anas, yakni Al-Ala ibn Abdir Rahman, dia jumpa Anas. Anas ni sahabat Nabi SAW. Dia sebut kat sini khadam Rasulullah SAW di rumahnya, yakni di rumah Anas di negeri Basrah di Iraq, pada waktu berpaling ia kemudian daripada selesai sembahyang zuhur. Anas selesai dah tunaikan sembahyang zuhur, ataupun Ala ni selesai kot, baru dia bergerak pergi menuju ke rumah Anas ibn Malik. Kemudian dia sebut sini wadaruhu bijambil masjid, yang bermaksud dan rumahnya, yakni rumah Anas ibn Malik dekat dengan masjid. Maka manakala sudah masuk kami ke rumahnya, bertanyalah ia bila Al-Ala ibn Abdir Rahman
masuk ke rumah Anas, lalu Anas tanya kepada mereka, sudahkah kamu sembahyang asar? Anas tanya kepada Al-Ala ibn Abdurrahman, kamu ni dah sembahyang asar ke main rumah aku ni? Jawab kami, kata Al-Ala, kami pun jawab, adalah kami baru lepas sembahyang zuhur datang kemari ini. Waktu kami mari ni, kami dah sembahyang zuhur dah, asar tak sembahyang lagi lah. Faqala qumu fasallul asra. Maksud dia, maka katanya, yang ini berkata Anas, bangun kamu sekalian maka sembahyang asar. Anas suruh dia sembahyang asar. Qala faqumna fasallaina, yang bermaksud katanya, yakni kata Al-Ala ibn Abdurrahman, maka bangunlah kami maka sembahyang kami. Yang ini sembahyang apa? Sembahyang asar. Falamman sarafna qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, maka yang bermaksud maka tatkala sudah berpaling kami daripada sembahyang, yakni telah selesai Al-Ala ibn Abdurrahman dari menunaikan sembahyang asar di rumah Anas ibn Malik kerana mereka musafir. Berkatalah ia, yakni berkatalah Anas ibn Malik, telah aku dengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ia, tilka salatul munafiqi yajlisu yarqubu syamsa hatta idza kanat baina qarnay syaitan qama fa naqara arba'an la yadhkurullaha fiha illa qalila. Yang bermaksud hadis Nabi ni, tuan-tuan, dengar hadis Nabi ni, yang bermaksud itulah yakni sembahyang asar. Ini perkataan Anas ni. Sembahyang asar hangpa buat tadi ni, itulah yakni sembahyang asar yang ditakhirkan, itu yang hampa semua lewatkan sembahyang asar ni disebabkan musafir, ialah sembahyang orang munafik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lewatkan sembahyang asar ni sembahyang orang munafik, kata Nabi. Duduk memerhatikan matahari, orang munafik ni dia masuk sembahyang asar, dia bukan nak sembahyang, kerana orang munafik ni mereka menunaikan salat dalam keadaan kusala, dalam keadaan malas, balok liat, orang kita kata kan, balok sungguh malas. Jadi orang yang malas ni tak sembahyang di awal waktu. Dia buat apa bila masuk asar? Dia duduk memerhatikan matahari akan masuknya, duduk tengok matahari, oh waktu asar ada lagi, tak masuk maghrib lagi, tak apa, tunggu Ustaz, asar ada lagi, lambat lagi masuk maghrib, tak apa, tunggu Ustaz. Memerhatikan matahari akan masuknya dan lenyapnya hingga apabila ada ia antara dua tanduk syaitan. Dua tanduk, lihat masalah 46 kata dia, yakni dua tanduk syaitan, bangunlah ia sembahyang. Bangunlah ia sembahyang. Bila dah matahari itu dah nak jatuh sungguh-sungguh dah, sehingga berada pada kedudukan berada di antara dua tanduk syaitan. Kenapa dikatakan dua tanduk syaitan? Saya tak pasti dia sebut kat sini ke tidak. Lalu barulah orang munafik itu buat sembahyang asar. Tapi bila dah lewat asar tu dah masuk maghrib, dia buat apa? Maka dipatuknya 4 patukan, tiada menyebut ia akan Allah padanya melainkan sedikit. Sembahyang asar dah lewat, dia sembahyang dalam keadaan apa maksud dia patuk 4 patukan? Apa maksud? Sembahyang dengan cepat. La yadhkurullaha illa qalila. Dia sikit je dia ingat Allah Taala, tak ingat terang mana pun. Sembahyang tu lebih kurang macam tu saja. Tuan-tuan tak percaya, buat sembahyang asar lewat ni. Kalau tuan-tuan tak percaya, cuba sembahyang asar lewat ni. Sembahyang kita mesti kana qriddik, seperti patukan ayam. Allahu akbar, silap rakaat kita tak tahu apa. Tak percaya buat. Sembahyang munafik. Kata siapa kata? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Isa, bermula ini hadis hasan lagi sahih. Hadis ni hasan lagi sahih. 45, masalah mentakhirkan asar dan celanya. Kata Nawawi, yakni al-Imam Nawawi, adalah sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada masalah 44. Ini masalah sebelum ni, tilka salatul munafiq, yakni sembahyang asar yang ditakhirkan itulah ianya sembahyang orang munafik. Terang-terang padanya mencela mentakhirkan sembahyang asar dengan tiada uzur, kerana sabdanya lagi yajlis yarqubus syams, yang artinya duduk ia, yakni orang munafik tadi ni duduk ia memerhatikan matahari. Intaha. Kemudian kata Syekh Idris Al-Bawi, demikian itulah fi'il orang munafik, demikian itulah perbuatan, demikian itulah perlakuan
Demikian itulah tingkah laku orang-orang munafik, supaya jangan keluar ia daripada nama mendirikan sembahyang di mata orang-orang, maka ia pun buat-buat menunjukkan dirinya di dalam taat, walau kana di akhir waktu sekalipun. Walau kana tu bahasa Arab. Walau kana di akhir waktu sekalipun di akhir waktu. Orang munafik kalau dia tak sembahyang asar, nanti orang kata dia tak sembahyang. Tapi nak sembahyang awal, dia segan, dia balok, disebabkan dia munafik. Dia tak beriman sebenarnya, tapi dia saja menunjuk saja. Tapi bila dah dekat-dekat nak ambil asar, dia kena buat juga. Nanti kalau tak buat, orang kata tak sembahyang asar. Lalu dia buat sembahyang asar tu kerana nak menunjukkan ketaatan dia kepada orang ramai. Itu panggil orang munafik. 46 masalah tanduk syaitan dan maksudnya. Apa maksud? Dia terang. Apa maksud tanduk syaitan yang Nabi sebut tadi? Orang munafik dia tunggu waktu lewat sehingga matahari berada pada kedudukan di antara dua tanduk syaitan. Jadi Syekh Idris Al-Marbawi, saya ingat bagus kitab ni, dia sebenarnya dalam kita mengaji ni bukan kita nak hafal sahaja. Tapi sebenarnya kita nak faham apa maksud perkataan Nabi. Doa kita beribadah. Mana yang kita kehendaki? Kita mampu berdoa dalam bahasa Arab panjang jela, tak faham sepatah apa pun kita tak faham. Mana lebih penting? Ataupun kita berdoa tapi kita tahu apa yang kita minta. Mana lebih penting? Mana lebih penting? Dalam kita berdoa, apa yang kita nak sebenarnya? Kita nak Allah Ta'ala perkenankan doa kita ke? Ataupun kita nak orang tahu kita ni hafal doa panjang-panjang bahasa Arab? Biar hampa tahu aku ni hebat tak hebat. Mana lebih? Sepatutnya mana yang lebih kita buat? Iaitulah memastikan amalan yang kita buat, kita faham apa yang kita minta. Ini amalan, ini menandakan orang tu dia ada ikhlas. Dia beramal kerana nakkan pahala dan ganjaran dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia hafal bahasa Arab, dia boleh panjang doa berjela-jela, tapi apa pun dia tak faham, kita bimbang ada perasaan riak dalam hati dia. Hanya nak menunjuk-nunjuk pada orang ramai sahaja. Kedemikian. Sebab tu saya kata kitab ni bagus, dia terang, dia bagi kita faham. Jadi kata dia tanduk syaitan dan maksudnya. Kata Nawawi, lalu Syekh Idris Al-Marbawi dinukilkan perkataan ulama, iaitulah Al-Imam Nawawi rahimahullah. Ada pada hadis di dalam masalah 44 itu bersabda Nabi, dalam hadis yang kita baca tadi ni, Nabi berkata hatta idza kanat baina qarnayis syaitan. Kita azan seketika. Kesimpulannya, apakah hukum solat asar di awal waktu? Hukum dia afdal. Yang paling utama sekali, solat asar itu ditunaikan di awal waktu. Seperti yang telah kita huraikan sebelum ni, ulama yang membahagikan waktu asar itu kepada 5 bahagian. Dan yang waktu yang paling awal sekali, hukum dia waktu afdal. Waktu afdal. Jadi hukum sembahyang asar di awal waktu adalah yang paling afdal, yang paling aula, ataupun yang sunat, sesuatu yang digalakkan. Kita habiskan sedikit. Saya ingat kita nak habiskan bab asar ni, kita minggu depan kita masuk maghrib. Kat mana tadi? Summa naqara, dah baca 47 lah. Kata Nawawi kat mana? 46. Oh 46, 47 tak baca lagi. Hatta idza kana baina qarani syaitan, yang bermaksud artinya hingga apabila adalah ia antara dua tanduk syaitan, yakni orang munafik itu tak sembahyang asar, maksud saya mereka lewatkan sembahyang asar sehingga matahari itu berada di antara dua tanduk syaitan. Ini dalam hadis Nabi sebut. Maka telah bersalah-salahan ulama padanya, yakni para ulama berbeza pandangan dalam memahami maksud perkataan Nabi ini. Kata dia, kata setengahnya, yakni kata sebahagian para ulama, ialah maksud dua tanduk syaitan itu ialah sebetulnya syaitan mempunyai dua tanduk dengan sungguhnya. Sebagian ulama kata hadis ini menjadi bukti syaitan ni jenis ada tanduk. Syaitan ni makhluk yang ada tanduk. Faham secara zahir hadis. Kerana hadis sebut dua tanduk syaitan. Maka orang yang mentakhirkan dua tanduk dengan sungguhnya. Maka orang yang mentakhirkan asar dengan memerhatikan matahari berbetulan dengan dua tanduknya,
pada waktu matahari ghurub dan tulu', matahari ghurub yakni matahari tenggelam, dan tulu' matahari terbit, maka sebab dikatakan matahari berbetulan dengan dua tanduk kerana bahawasanya kufar sujud mereka itu bagi matahari ketika ghurubnya, yakni ketika tenggelamnya matahari waktu maghrib, dan tulu'nya yakni ketika terbitnya matahari, yakni waktu terbit matahari lah, syuruk, waktu syuruk. Maka syaitan itu pun menyertai akan dia berdiri di hadapan seolah matahari naik dan turunnya membetuli antara dua tanduknya. Maka ia berdiri demikian supaya ada orang-orang yang sujud bagi matahari pagi dan petang itu pada rupa sujud kepadanya, dan terpandang-pandang ia bagi dirinya, dan juak-juaknya semua orang sujud kepadanya, bukan sujud ke matahari. Intaha. Kata para ulama, maksud dia sembahyang asar sehingga matahari berada di antara dua tanduk syaitan. Kenapa melewatkan asar itu Nabi namakan orang yang sembahyang di waktu sujudnya, di waktu matahari berada di dua tanduk syaitan? Kerana orang kufar, orang-orang musyrikin yang menyembah matahari, biasanya mereka menyembah matahari pada dua waktu. Pertama pada waktu matahari tenggelam, satu lagi pada waktu matahari terbit. Jadi bila orang kufar, orang yang menyembah matahari ini sembah matahari ketika matahari terbit, ketika matahari tenggelam, syaitan ni dia pergi duduk dekat arah matahari terbit tu. Jadi seolah-olah orang kafir itu sembah dekat dia. Jadi dia ni, syaitan ni, dia tertipu dengan diri dia sendiri sebenarnya. Sebab tu Syekh Idris Marwazi kata, dan terpandang-pandang ia bagi dirinya, dan juak-juaknya semua orang sujud kepadanya, bukan sujud kepada matahari. Lalu perasanlah syaitan, kononnya orang semua tu sujud kat dia, padahal orang tu sujud kat matahari. Itulah ruginya syaitan. Orang jahat dia selalu macam tu. Dia tak hebat tara mana pun. Dia sesatkan orang, nak suruh sembah kat dia, dia tak berani, kerana orang takkan sembah pada syaitan. Tapi dia buat sesuatu yang orang nampak hebat, itulah matahari. Orang sembah matahari, lalu dia perasan, dia rasa macam orang sembah kat dia dengan cara apa? Dia pergi duduk di depan orang sembahyang. Orang kafir sembahyang menyembah matahari. Lalu terpandang-pandang dia. Mana syaitan tu merasakan dia tu orang sembah kat dia semua. Lalu dinamakan dua tanduk syaitan. Kerana syaitan itu memiliki dua tanduk seperti yang dinyatakan oleh sebahagian para ulama. Maka janganlah seorang itu menantikan sembahyang asar dengan waktu ini. Janganlah sembahyang asar waktu lewat. 47. Sikit lagi tuan-tuan, dua bab lagi. Saya baca laju sikit. Masalah sembahyang patuk ayam dan kecelaannya, ya saudaraku. Pada hadis di dalam masalah 44 itu bersabda Nabi, qama fanaqaraha arba'an la yadhkurullaha illa qalila. Artinya berdiri ia, yakni orang munafik itu, maka mematuklah ia akan dia 4 kali patuk, yakni sembahyanglah orang yang mentakhirkan asar itu akan 4 rakaat dengan sehabis-habis segera, kerana takutkan keluar daripada waktu, sebagaimana ibarat ayam, sebagaimana perumpamaan ayam memagut ia 4 kali pagut akan makanannya di atas tanah. Demikianlah orang yang sembahyang bersegera itu tiada menyebut nama Allah melainkan sedikit, yakni tiada ia menyempurnakan iftitah atau surah, atau mengucap tasbih atau takbir, atau sempat khusyuk, atau sempurna tamakninah, bahkan bacaan dengan apa tu? Anggit-anggit. Apa maksud anggit-anggit? Bahkan dengan bacaan dengan anggit-anggit jua. Siapa faham anggit tu apa dia? Dan rukuk sujud dengan cicih, dengan cicih, dengan cicah anggit. Cicah, tapi ya di situ cicah ke cicah? Barangkali lah cicah, dengan cicah letak panggil cecah-cecah anggit. Cepatlah sembahyang dengan cepat.
Kata Nawawi, pada hadis itu terang-terang mencela Rasulullah akan orang yang sembahyang bersegera dengan sekira-kira tiada sempurna khusyuk dan tamakninah dan zikir-zikirnya, kerana telah disabdakan akannya sembahyang yang demikian itu sembahyang orang munafik, dan orang munafik itu tempatnya neraka kerana membalasi fi'ilnya. Orang munafik ni apa kesudahan? Iaitulah ke neraka, bahkan mereka fiddarkil asfali minan nar. Mereka berada di dalam neraka yang paling bawah sekali. Orang kafir pun tak teruk macam dia. Itu orang munafik. Munafik ni bukan ringan-ringan. Paling teruk sekali. Manusia yang paling hina dan keji adalah orang-orang munafik. Sehingga mereka ditempatkan di dasar neraka. Orang kafir pun tak diletakkan di dasar neraka. Bab ma jaa fi ta'khiri salatil asri. Satu perenggan saja. Bab yang telah datang ia pada hadis mentakhirkan sembahyang asar. Rupa-rupanya ada juga hadis yang menunjukkan dilewatkan sembahyang asar. Saya pun tengok tuan-tuan mudah ngantuk dah. Wallahu ta'ala a'lam. Ada soalan dipersilakan. Ada soalan nak tanya? Ada soalan? أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.